Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang turun bersama dengan kita pada petang ini. Lembaga Zakat di Kedah Doraman bagi tahun 2020 bersama dengan 1441 Hijrah tahun ini memperkenalkan 4 kadar fitrah, iaitu dengan ditambahkan satu lagi kadar daripada 3 kadar yang telah sedia ada, iaitu kadar yang ditambahkan itu iaitulah RM5, iaitu beras super tempatan 10 hingga 15% kehancuran dia. Penambahan kadar yang baru ini adalah untuk memberi peluang kepada mereka-mereka yang tidak berkemampuan tinggi, seperti mana kebanyakan yang ada pada masa sebelum ini. Jadi kita sangat yakin bahawa kesan daripada COVID-19 ini memberi kesan yang begitu besar kepada kebanyakan masyarakat. Jadi untuk memberi peluang juga kepada golongan ini, golongan yang kita katakan terkesan dengan COVID-19 ini, maka satu lagi kadar yang kita perkenalkan iaitu RM5. Kenapa? Zakat fitrah ini sebagaimana yang Nabi SAW sebut dalam hadis baginda, yang pertama sebagai tuhratun lakum minal lagwi war-rafas, bagi kita yang ada kemampuan untuk menunaikan, ialah untuk nak membersihkan daripada sebarang bentuk kelaraan, lara ataupun kelalaian kita sepanjang kita menjalani ibadah puasa. Yang kedua, Nabi sebut tu'abatul lil masakin, yang untuk nak memberi apa kita katakan makananlah kepada orang miskin. Jadi dengan kita memperkenalkan kadar baru RM5 ini, kita boleh memberi peluang kepada ramai masyarakat kita yang kemampuan mereka agak terbatas, terutama yang terkesan dengan COVID-19 ini, untuk turut membayar zakat fitrah. Itu di antara mengapa Lembaga Zakat di Kedah juga turut memperkenalkan satu lagi kadar, menjadikan semua 4 kadar. Sementara kadar yang biasa kita iaitulah yang RM7, RM14, dan juga RM21, iaitu berdasarkan kepada realiti masyarakat yang menjadi makanan harian mereka, berdasarkan kepada grade tadi. Walau bagaimanapun, kita sangat-sangat menggalakkan, katakanlah sebagai contoh kepada mereka yang kebanyakan grade yang menjadi makanan harian mereka, katakan sebagai contoh beras super special tempatan, iaitulah 5% kehancuran. Yang golongan ini kadang-kadang bukan itu saja kita katakan yang menjadi grade itu saja yang menjadi makanan harian mereka. Kadang-kadang mereka makan juga yang grade-grade yang lebih baik. Kadang-kadang ada juga yang makan grade basmati. Jadi kita menggalakkan kepada mereka bahawa mereka tidak terbatas kepada mengeluarkan zakat fitrah ini mengikut grade yang mereka makan. Kalau dapat nak upgrade dari segi fitrah, sangat-sangat dialu-alukan, sebab agama kita memang begitu galakkan kita dalam soal kita nak melaksanakan kewajipan kita terhadap agama kita ini, mana digalakkan untuk kita melakukan yang terbaik. Sebagai contoh dalam Al-Quran ayat berkenaan puasa, Allah sebut faman tatawwa khairun fahuwa khairul lah. Siapa yang tatawwa itu maknanya melakukan yang lebih baik daripada yang disebutkan itu, fahuwa khairul lah, adalah lebih baik. Yang tak bolehnya kita yang memakan harian beras grade, katakan sebagai contoh yang tadi itu, beras super special tempatan 5% kehancuran. Masa mana kita nak menunaikan ibadah fitrah ini, kita pergi bayar yang RM5. Yang tak bagi, agama tak bagi. Yang lebih baik
yang lebih baik kita bayar mengikut kadar yang lebih baik. Itu sangat-sangat digalakkan oleh agama, dan kita sendiri pun sebenarnya mengalu-alukan. Jadi itu yang pertama yang ingin kita sebutkan di sini. Dan sebagai kemudahan kepada masyarakat, terutamanya ketika mana kita berhadapan dengan suasana COVID-19 dan kita masih lagi terikat dengan apa yang kita sebut sebagai PKP, Perintah Pergerakan Kawalan Pergerakan kita ini. Jadi kita akan guna kemudahan yang ada pada kita ini, dan kita akan guna sepenuhnya pembayaran melalui talian ataupun kita katakan online. Yang mana lembaga zakat negeri Kedah kita telah menyediakan sekurang-kurangnya ada 3 laman sesawang. Yang pertama, Jom Zakat, ya. Di sana kita telah pun edar dan masyarakat telah sedia maklum, jom.zakatkedah.com.my. Yang kedua, kita memperkenalkan juga laman sesawang Asnaf Care, Asnaf Care, iaitu kita boleh layari melalui asnafcare.com.my. Dan satu lagi aplikasi zakat on touch yang kita kenali dengan sebagai SOT, iaitu bit.ly Zot Kedahnya, Zot Kedah, iaitu melalui Android dan iOS. Jadi pada tahun ini kita menggalakkan kepada semua pembayar zakat kita akan menggunakan kemudahan yang ada ini. Suka saya maklumkan bahawa pagi tadi saya dan semua sebenarnya multi seluruh Malaysia telah pun mengadakan satu sidang, kita katakan video conference dengan JAKIM dan pihak JAKIM, dan kita memutuskan bahawa kita menggalakkan untuk menggunakan kemudahan online sebagaimana yang sudah ada, walaupun kita masih ada lagi orang kata cara-cara yang lain, ambil nak ke rumah-rumah ataupun kita sediakan tempat untuk ambil kita, dan kita kenakan orang kita kata jarak sosial sebagaimana yang ditetapkan itu. Tapi dalam perbincangan tadi ada kemungkinan terdedah kepada jangkitan juga, sebab kita tak tahu. Jadi maknanya kita mengajar pembayar zakat fitrah kita pada tahun ini untuk menggunakan kemudahan melalui online yang kita sediakan itu. Sehingga penjelasan keadaan saya ini serapun sampai selamatnya dan dapat dipahami, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam kes macam orang-orang luar bandar ni mungkin dia tak berapa nak akses kepada benda-benda online ni. Yeah. So dalam konteks yang macam tu, Amil akan ke rumah atau macam mana aturan yang dibuat untuk membolehkan zakat diikuti secara menyeluruh? Terima kasih. Dalam perbincangan kita tadi, kita akan berdepan dengan suasana yang semacam ini. Bukan semua orang boleh gunakan akses kita yang telah kita sediakan ini. Jadi adalah digalakkan kita sediakan tempat kepada Amil, dan kita tidak galakkan Amil rumah ke rumah. Sebab apa? Kebiasaan masyarakat kita dalam soal kita nak bayar zakat fitrah ini akan berlaku. Dia kata macam tak puas kalau tak salam. Tak berjawab salam. Jadi yang itu sebenarnya dilarang dalam suasana yang semacam ini, yang mana sebenarnya zakat ini termasuk zakat fitrah. Sebenarnya bukan perlu belajar cara online yang kita pun tak tahu. Yang penting ialah pembayar itu niat. Sebab kita sebagai penerima ini tak mesti kita terima, tak mesti kita nyatakan aku terima zakat, tak mesti. Zakatnya pun terpakai. Jadi kita galakkan dalam suasana ini. Begitu juga tadi turut diperbincangkan tentang drive-thru pun tak digalakkan juga sebab akan berlaku menjawab salam ni, sentuhan ini. Jadi kita sediakan meja dan kita bagi kepada mereka SOP sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KKM itu. Terima kasih. Semua kaedah ini akan dimuktamadkan sebelum Ramadan atau macam mana? Datuk akan dimuktamadkan atau mungkin akan dimuktamadkan? Kira-kira dalam perbincangan tadi sudah dimuktamadkan, cuma akan dikeluarkan resolusi daripada tadi dalam bentuk kita kata hitam putih lah. Tapi apa yang kita fahamkan daripada perbincangan tadi nampaknya boleh dikatakan sudah dimuktamadkan. Cik, siapa jangkaan kutipan zakat tahun ini? Ada kita jangka rumah lepas sebelum tahun lepas
sasaran kita sampai 2019 10 juta. Pada tahun ini kita sasar jumlah yang sama 10 juta, tapi kita jangkakan dengan memberi sedikit ruang kepada mereka golongan fakir miskin dengan kadar fitrah RM5, kemungkinan kutipan zakat kita pada tahun ini lebih rendah daripada tahun 2019. Satu perkara lagi yang saya rasa elok saya sentuhkan di sini turut dibincangkan tadi, iaitu dalam isu kita katakanlah kebanyakan atau majoriti masyarakat kita akan memilih yang pertama lah, yang RM5 itu sebab yang itu rasanya tidaklah terbeban sangat. Turut dibincangkan tadi, katakanlah sebagai contoh dalam sesuatu keluarga itu, sebuah keluarga itu ada kita kata 10 orang ataupun kita letak 5 orang lah, 5 orang. Artinya kalau berdasarkan kepada kadar yang pertama yang dikatakan RM5 tadi, kalau 5 orang maknanya RM25. Katakanlah kemungkinan dalam suasana COVID hari ini kesannya memberi secara langsung kepada apa kita katakan ekonomi rumah tangga, bahkan majoriti masyarakat, katakanlah yang sepatutnya kalau kita kata mereka berada dalam keadaan siap siaga, mereka kena bayar RM25. RM5 untuk 5 ahli keluarga. Katakanlah mereka keluarga ini dia hanya ada RM15 saja. RM15 saja. RM10 lagi tak cukup dah. Yang menjadi tuntutan dalam agama bayar hanya untuk 3 orang sahaja. Bermula daripada suami sendiri, ketua keluarga, kepada isteri dan kepada seorang anak. Yang lagi, yang 2 lagi, yang buat macam mana? Tak apa, agama tidak tuntut kepada kita oleh kerana tidak ada kemampuan. Dan RM15 ini tak boleh nak diagih untuk 5 tadi, seorang RM3. Tak boleh. Sebab kadar dia RM5 satu orang. Jadi begitu mana ya, sebenarnya bukanlah kata yang diputuskan tadi, itu yang ada peruntukan dalam agama kita ini. Sekadar yang kita mampu. Betul, yang menggalakkan yang membayar lebih daripada yang orang makan pun memang digalakkan jika mereka berkemampuan tu. Ya, sudah tentunya. Sebab apa kita dalam melaksanakan perintah agama sememangnya sama daripada ayat Al-Quran sendiri maupun daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dalam kita nak melakukan tuntutan agama, kalau kita berada dalam keadaan kemampuan, mana elok kita lakukan yang lebih baik daripada yang dituntut. Sebagaimana saya contohkan tadi, kalau kita katakan kita makan selalu yang menjadi makanan harian kita grade B tadi RM7, dan kita sebenarnya ada lagi kemampuan, walaupun maknanya kita hanya dituntut untuk bayar RM7, tapi kita ada kemampuan, kita boleh, kalau ada kita nak pilih yang 14 ataupun yang 21 sekalipun, sangat-sangat dituntut dalam agama kita ini. Sebab apa? Fitrah ini sebenarnya akan pergi kepada asnaf, kepada orang miskin, sebagai salah satu daripada apa kita katakan sumbangan tambahan daripada kadar yang wajib yang sebenarnya. Yang terawih dalam konteks ini Kedah ni, kalau tempoh PKP dilanjutkan macam mana? Sembahyang tarawih, okey. Kalau tempoh PKP dilanjutkan tinggal itu sudah berapa? Apa yang kita bincangkan tadi turut menjadi perbincangan kita sebenarnya. Kalaulah solat Jumaat itu sendiri pun daripada boleh saya katakan majoriti dalam perbincangan tadi, walaupun ada di antara mufti-mufti termasuk Kedah nak minta lah juga untuk diadakan solat tarawih di masjid, walaupun saiz jamaah yang akan hadir itu sikit, tapi bila mana kita tanya kepada di antara yang hadir bersama-sama dengan dalam muzakarah kita tadi, iaitu bahagian undang-undang, dalam suasana seperti ini sebenarnya pihak yang paling berautoriti ialah KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau mereka mengeluarkan satu
peraturan, satu perintah, maka perintah mereka adalah yang paling kuat. Ada juga dikatakan bahawa mengapa kita dalam soalan ibadat ini sebenarnya kita orang-orang agama ini, bukti-bukti ini sebenarnya lebih kuat dari segi memberi pandangan. Tapi bila mana kita rujuk kepada yang arif dalam undang-undang, dalam soalan seperti ini, suasana seperti ini, yang lebih kuat ialah peraturan ataupun akta yang dikeluarkan yang ada pada KKM itu. Jadi maknanya walaupun sebenarnya akan dirujuk kepada KKM dalam permintaan daripada suara yang ada kan juga sedikit walaupun bilangannya di masjid solat tarawih akan dirujuk kepada KKM terlebih dahulu, dan saya percaya bahawa maksudnya pada tahun ini solat tarawih di masjid-masjid dan termasuk surau tidak akan diadakan. Dan kerana itu juga diperbincang kalau solat Jumaat yang lebih tinggi, yang lebih wajib tuntutan dia pun maknanya tidak dibenarkan, apatah lagi yang sunat-sunat seperti ini. Terima kasih. Tak apa. Jadi Allah bukti. Tambah lagi apa-apa lagi daripada siu zakat kepada pembayar zakat. Cuma saya nak ulang tadi, pada tahun ni oleh kerana kita ada perintah kawalan pergerakan, saya menganjurkan kepada orang ramai supaya mengambil kesempatan untuk membayar zakat fitrah lebih awal. Lebih awal tu maknanya bukan tak masuk Ramadan dulu lah. Selalunya fitrah ni dibayar pada minggu-minggu saat-saat akhir yang mendatangkan kesulitan banyak pihak. Jadi pada tahun ini kita galakkan supaya orang ramai menggunakan kemudahan fitrah secara online dan rebutlah peluang pada awal Ramadan. Tanya Datuk, macam Datuk katakan tadi, kalau dalam tempoh PKP ni untuk bayar zakat tadi, amil terasa ke rumah-rumah, digalakkan ke rumah-rumah. Tidak digalakkan. Amil tidak digalakkan. Ya. Maknanya orang ramai perlu membayar macam biasalah. Macam biasa di masjid. Di mana-mana tempat kaunter yang kita sediakan lah, yang kita akan bagi panduan kepada amil supaya patuh SOP yang telah sedia ada itu tentang jarak sosial dan sebagainya. Ada pertambahan tak amil untuk tahun? Sebenarnya amil yang sedia ada sudah mencukupi. Kita ada 1,300 Dondawi. Amil keseluruhan berapa? Kita lantik? 3,700 orang. 3,700 orang amil ni bagi saya sudah mencukupi. Sebab kalau saiz masjid tu besar, amil dia ramai. Masjid tu kecil, saiz dia kecil, mana dia amil dia sikit. Dan kita akan berbincang dan memberi garis panduan kepada amil. Kita akan buat one stop lah, sama ada di rumah imam atau di masjid mengikut kesesuaian karya masing-masing. Dan kita tak galakkan amil ke rumah, Jadi yang ni kita akan bincang dengan pihak amil kesesuaian di setiap karya itu macam mana. Jadi kemungkinan sebagai contoh, mereka boleh buka kaunter di luar masjid pada hari-hari tertentu, pada waktu-waktu tertentu. Contoh-contoh macam tu lah. Yang ni bahan ni kita akan buat lain lah daripada masa ke masa. Okey. So, terima kasih banyak. Terima kasih. So, kita nak serah tu. Mana dia? Okey, yang ni. Saya
Ya. Bagi jarak sosial lah. Jarak sosial. Okey. Terima kasih. So, Q, mana ni? Okey, Han. Kita mesti bagi satu agensi. TV3 satu, ADM satu.